Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, saya harap semua para pelajar sentiasa dalam keadaan sihat ya. Seperti biasa, jaga diri awak walau di mana jua awak berada. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru iaitu 4.2 Sistem Pencernaan dan Penyerapan Makanan. Okey, dalam bab ni ada 6 perkara yang kita akan belajar. Tapi pada hari ini kita akan pergi kepada 2 sahaja iaitu pencernaan, penyerapan dan enzim. Dan seterusnya adalah peranan enzim dalam sistem pencernaan. Kita akan lihat 2 ini sahaja untuk hari ini dulu. Kita fokuskan kepada 2 perkara ni. Okey, kita dah lihat tadi yang pertama kita akan belajar mengenai apa itu pencernaan, penyerapan dan juga enzim. Okey, 3 perkara utama inilah yang kita akan fahamkan dulu definisi dia dulu. Okey, yang pertama adalah sistem pencernaan. Okey, sistem pencernaan ni merupakan satu proses penguraian di mana penguraian molekul makanan yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas agar makanan tersebut dapat diserap oleh tubuh badan kita lah. Kemudian ianya juga merupakan satu sistem pencernaan manusia yang terdiri daripada salur pencernaan dan organ seperti hati dan pankreas yang bermula dari mulut dan berakhir di dubur. Okey, yang seterusnya sistem pencernaan ni pula dia ada lagi dia punya pembahagi. Dia terbahagi kepada 2 iaitu satu proses mekanikal dan yang kedua adalah proses kimia. Okey, proses mekanikal ni yang pertama adalah makanan yang dihancurkan oleh gigi lebih kecil untuk menambah luas permukaan butir makanan untuk tindakan enzim. Di mana proses ni melibatkan peristalsis untuk menggerakkan makanan dalam saluran alimentari. Okey, apa itu peristalsis? Okey, peristalsis ni merupakan satu pergerakan penguncupan iaitu dia membangunkan beberapa organ untuk membolehkan laluan elemen. Ini dipanggil proses peristalsis lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada proses kimia di mana ianya melibatkan penguraian molekul kompleks yang besar dalam makanan kepada molekul yang lebih kecil dan ini juga proses ni dipanggil hidrolisis. Okey, secara ringkasnya lah, proses mekanikal ni adalah proses untuk penguraian molekul yang lebih kecil manakala proses kimia adalah penguraian molekul kompleks yang lebih besar. Okey, seterusnya kita masuk kepada yang kedua iaitu sistem penyerapan. Okey, maksud bagi sistem penyerapan ni adalah satu proses serapan unit ringkas nutrien melalui virus ke dalam aliran darah dan sistem limfa untuk dihantar ke sel tubuh. Di mana proses ini juga merupakan proses penyerapan terakhir yang berlaku di usus kecil. Manakala penyerapan air dan juga garam mineral berlaku di usus besar. Jadi kita kena tahulah bahawa dalam badan kita ni ada usus kecil dan usus besar. Mungkin itu kita sedia maklum. Tapi proses-proses dia ni ada berbeza. Mungkin proses usus kecil hanya beberapa perkara dan untuk proses usus besar hanya penyerapan beberapa perkara saja. Jadi dia ada khas-khas dia. Seterusnya, dia mengambil antara 4 hingga 5 jam di dalam usus kecil untuk mencernakan sesuatu makanan yang kita telah ambil lah. Jadi waktu pencernaan tu diambil kira daripada start awak makan, start kita makan lah. Contoh kita makan dalam pukul 8 pagi. Jadi 9, 10, 11, 12. Kita ambil 4 jam contohnya. Sekitar dalam jam 12 ataupun jam 1. Jadi 4 ke 5 jam dia berada di dalam usus kecil untuk mencernakan makanan tersebut. Dan terakhir sekali adalah nutrien akan diserap dan bahan yang tidak diserap akan masuk ke dalam usus besar. Jadi setelah 4 hingga 5 jam, nutrien daripada makanan yang kita makan tu dia akan dapat diserap lah oleh usus kecil kita, tapi bahan-bahan yang tidak dapat diserap akan dimasukkan ke dalam usus besar.
Okey, kemudian kita pergi kepada yang ketiga dan yang terakhir untuk maksud dia yang permulaan ni lah, iaitu enzim. Okay, di mana enzim ni merupakan satu pemangkin organik yang dapat mengawal atau mempercepatkan tindak balas kimia dalam organisma hidup. Okay, sebagai contohnya, dia enzim ni dihasilkan oleh mulut, perut, pankreas dan juga usus kecil. Yang ni kita akan belajar lebih dalam lagi peranan-peranan dia lepas ni. Okay, kemudian enzim ni dia mempunyai 3 fungsi yang berbeza dan bertindak ke atas makanan. Jadi 3 fungsi yang berbeza ni, dia setiap makanan tu berbeza fungsi dia. Okay, sebagai contoh, terdapat enzim yang bertindak dalam medium berasid sahaja dan enzim yang bertindak dalam medium berakali sahaja. Jadi dia berbeza. Ada yang bertindak terhadap makanan yang berasid sahaja dan ada juga makanan yang bertindak ke atas makanan yang beralkali sahaja. Jadi dia fungsi-fungsi yang berbeza lah. Okey, kemudian kita dah belajar maksud ataupun definisi terhadap pencernaan, penyerapan dan juga enzim. Sekarang kita masuk kepada peranan enzim dalam sistem pencernaan. Okey, kat sini terdapat 4 jenis organ yang kita akan tekankanlah, yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu mulut, perut, pankreas dan juga usus kecil. Okey, setiap jenis organ ni dia terdapat jenis enzim pencernaan dia yang tersendiri dan kita akan belajar apa peranan enzim pencernaan tersebut bagi setiap jenis organ ni. Kat sini yang pertama kita boleh lihat ini adalah organ mulut. Okey, kat sini ada pelbagai jenis enzim tapi yang kita akan tekankan hanya satu, di mana kat sini organ mulut. Okey, jenis enzim yang terdapat dalam organ mulut ini adalah enzim amylase, di mana peranan enzim ni bertindak ke atas kanji dan menukarkannya kepada dextrin dan maltose. Ini lebih kepada makanan karbohidrat. Sebab kanji adalah di bawah karbohidrat, di mana dia bertindak ke atas kanji lah dan dia mampu menukarkan kanji tersebut kepada dextrin dan juga maltose. Dia jenis bahan-bahan yang terdapat di dalam badan kita. Okay, yang kedua, ini gambar organ-organ yang terdapat di dalam bahagian perut. Jadi ini adalah organ perut. Okay, kita lihat organ perut ni dia terdapat 2 jenis enzim, iaitu enzim pepsin dan juga enzim renin. Okay, di mana peranan bagi enzim pepsin ni yang pertama, dia mampu membantu dalam memecahkan protein menjadi peptan. Itu yang pertama. Manakala enzim renin pula dia mampu membantu dalam mencernakan protein untuk menjadi susu, menjadi casein. Okay, kalau yang pepsin ni dia lebih kepada protein, kalau renin lebih kepada protein susu. Jadi dia kedua-duanya protein. Cuma bezanya kat sini untuk pepsin dia direct. Jadi dia daripada protein terus jadi peptan. Manakala untuk enzim renin ni dia khaskan kepada protein susu. Protein susu yang dijadikan kepada casein. Okey, ini yang seterusnya. Ini agak-agak apa? Ini adalah organ pankreas. Okey, di mana terdapat 4 jenis enzim. Okey, yang pertama adalah enzim trypsin yang berperanan untuk memutuskan ikatan pepsida di dalam tubuh badan kita. Yang kedua adalah enzim amylase, di mana ianya mampu menguraikan amylum menjadi disakarida. Kita selalu dengarlah perkataan disakarida ni. Yang ketiga adalah enzim disakarase. Okey. Dia berperanan untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Jadi kalau daripada yang amylase ni tadi, dia menguraikan amylum menjadi disakarida. Manakala disakarase ni dia mampu menguraikan disakarida menjadi monosakarida.
Okey, yang terakhir untuk organ pankreas ni adalah enzim lipase, di mana ianya mampu mencerna lemak menjadi asid lemak dan juga gliserol. Okey, kat sini kita nampaklah untuk pankreas ni dia ada lebih sikit daripada kedua sebelum ini tadi, iaitu organ mulut terdapat satu enzim, organ perut terdapat dua jenis enzim, manakala organ pankreas ini terdapat 4 jenis enzim pencernaannya. Okey, yang ini adalah gambar usus. Okey, kat sini ada dua jenis usus, di mana yang di bahagian luar ni adalah usus yang besar, di bahagian dalam adalah usus kecil. Jadi fokus kita kat mana? Okey, fokus kita adalah kepada usus kecil, organ usus kecil. Okey, kita lihat usus kecil ni terdapat juga 4 jenis enzim sama seperti organ pankreas tadi. Okey, yang pertama kita pergi enzim erythrogen, di mana ianya mampu memutuskan ikatan peptida. Yang kedua adalah enzim disakaris, yang tu menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Dia sama seperti organ pankreas tadi. Kemudian ada juga enzim lipase. Enzim lipase ini juga terdapat di dalam organ pankreas, di mana berperanan untuk mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Okey. Seterusnya yang terakhirlah, iaitu ada 4, iaitu enzim heterocyclanase, di mana ianya berperanan untuk mengaktifkan trypsinogen menjadi tripsin. Jadi bahasa-bahasa kat sini yang digunakan seperti peptide, monosakarida, gliserol, tripsin, trypsinogen. Ini adalah bahasa-bahasa yang sering awak jumpa mungkin di dalam mata pelajaran sains. Jadi ianya lebih kepada organ-organ dalam tubuh badan kita. Okey, untuk hari ini kita hanya belajar setakat itu sahaja, iaitu pertama, kita dah belajar mengenai pencernaan, penyerapan dan juga enzim. Apa itu definisinya? Apa contoh-contohnya? Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita belajar mengenai peranan enzim dalam sistem pencernaan. Okey, di mana terdapat 4 jenis organ, iaitu organ mulut, organ perut, organ pankreas dan juga organ usus kecil. Jadi terdapat jenis-jenis enzim pencernaan dia, dan kita telah belajar mengenai peranan setiap enzim pencernaan tersebut. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Untuk kelas yang seterusnya, kita akan masuk kepada yang seterusnya, iaitu organ-organ utama dalam proses pencernaan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.